Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan sambung lagi belajar mengenai sejarah. Tajuk mengenali sejarah bahagian 2. Okey, sebelum cikgu mula mengajar, cikgu nak semua orang sediakan buku teks sejarah tahun 4. Masih lagi tajuk pertama iaitu mengenali sejarah. Okey, kali ini kita akan belajar bahagian 2 kerana hari itu mengenali sejarah bahagian 1 iaitu kita belajar mengenai pengertian sejarah, mengenal pasti sumber dalam sejarah, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Jadi hari ini kita akan sambung iaitu tajuknya membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah dan menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey murid-murid, cikgu harap semua dah bersedia dengan buku teks. Cikgu nak awak semua buka muka surat 10 ya. Muka surat 10 iaitu tajuk ruang dan masa. Okey, sejarawan menggunakan uratan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, urutan masa ini dikenali sebagai kronologi masa ya. Kronologi masa adalah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu dekad, abad dan alaf. Okey, cikgu nak awak baca betul-betul apa dia dekad, apa dia abad dan apa dia alaf. Okey, konsep masa dalam sejarah ini juga dibahagikan kepada zaman. Okey, zaman terbahagi kepada 2 iaitu sebelum Masihi dan selepas Masihi. Okey, sebelum Masihi ni apa ya sebenarnya? Sebelum Masihi ini adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa, dan Masihi pula selepas Masihi adalah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi kita punya tarikh Masihi sekarang dikira selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, seterusnya ya. Okey, kita masuk kepada sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Sebab dan akibat dalam sejarah. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Apa dia sebab dan faktor? Okey, antara sebab dan faktornya adalah ekonomi dan propaganda. Manakala akibat dan kesan pula iaitu kemusnahan infrastruktur, kehancuran tamadun manusia dan menyemarakkan semangat kebangsaan. Itu adalah contoh akibat dan kesan daripada peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Cikgu nak awak rujuk dalam buku teks ni. Dalam buku teks ni ada diberikan contoh apa dia. Contohnya Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik ni, apa sebab dia dan apa akibatnya. Baiklah, kita dah habis bahagian 2 mengenali sejarah. Jadi cikgu nak kita impas kembali apa yang telah kita pelajari dalam bab ini. Yang mula-mula sekali kita belajar adalah pengertian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dulu. Manakala sumber sejarah pula boleh dibahagikan kepada 2 iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kaedah penyelidikan sejarah ada berapa? Ada 3 kaedah penyelidikan iaitu arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Manakala ruang dan masa dalam sejarah boleh dilihat mengikut zaman iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman selepas Masihi ataupun Masihi. Okey, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah boleh pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi jelas apabila kita mengkaji sebab dan akibat. Okey, dalam bab ini kita memberikan pemahaman tentang maksud sejarah dan juga mempelajari kemahiran ilmu sejarah. Kemahiran ini dapat digunakan untuk mempelajari tentang sejarah diri dan perkembangan keluarga dalam unit yang seterusnya. Okey, baiklah murid-murid, apa yang kita nak buat hari ini? Okey, aktiviti kita pada hari ini ialah cikgu nak awak rujuk buku teks sejarah tahun 4 halaman 14. Okey, cikgu tunjuk halaman 14 ni. Cikgu nak awak buat latihan A dan B dalam buku tulis. A dan B dalam buku tulis. Nampak tak? Okey, ni nampak tak? Okey, cikgu nak awak
tulis, salin soalan dan terus isikan jawapan anda dalam tempat kosong. Okey, awak tak perlu tulis pilihan jawapannya. Terus tulis jawapan anda dalam tempat kosong. Tulis dalam buku tulis dan seperti biasa, cikgu nak awak snap dan masuk dalam akaun Google Classroom mengikut akaun masing-masing. Okey, kelas. Bye. Selamat berjumpa di masa akan datang.